Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okey, terima kasih kerana menonton dan please subscribe kalau belum subscribe. Also share with the friends supaya ramai mendapat manfaat dan insya-Allah dapat pahala lah kita. Don't forget to bentukkan niat belajar lillah taala ya. And also make sure you have to have this book in front of you. Dan kita adalah di dalam bab 7.3 pencemaran udara, iaitu muka surat 208 page 208 ya. Kita dah masuk tentang pencemaran udara di akhir bab yang tentang udara ni ya. Okey, so kita lihat 7.3. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Itu adalah maksud pencemaran udara. Ada benda yang mencemar ya. So, apa yang keadaan ini boleh buat? Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Dia sebenarnya merosakkanlah sebab mudarat dan tak selesa. Ya, bahan pencemar udara berasal daripada pelbagai punca. So, punca bahan pencemar ditunjukkan dalam rajah 7.12. Clearly state 7.8 itu menunjukkan tentang pencemaran udara dari kilang kan kat bawah tu ya. In page 209 kita lihat rajah 7.12 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis pencemaran udara yang disenaraikan dalam gambar rajah ini. Okay, first kita tengok yang atas kiri ya. Kita berarti punca daripada mana? Exhaust kenderaan dengan kilang. Tadi pun ada gambar kilang kan. Okey, so apakah yang dihasilkan oleh exhaust kenderaan dan kilang? Asap. Tu pun tahulah kan. Biasalah kan. Jelaga. Sometimes student tak tahu apa jelaga. Jelaga ialah kalau pernah pasang pelita, lampu pelita ya. So bila pasang dia keluar api dia warna kuning kan. Kuning orange ya. Kemudian kalau kita letakkan kertas ke apa tepi-tepi tu nanti ada benda hitam melekat kat kertas tu. Tu jelaga. So jelaga dia daripada pelita lah, pemakaran yang tak lengkap. Okey, so masa saya kecil-kecil dulu memang kalau balik rumah kampung rumah nenek saya, so memang pakai pelita, tak ada lampu macam sekarang. Sebab pelita tu menghasilkan jelaga. So kalau tidur dalam bilik yang tertutup, kemudian dia letakkan pelita tu kat corner mana-mana tinggi dan sebagainya. Bangun pagi besok tengok semua hitam kat hidung ni. Bawah ni semua hitam, mesti gelakkan kat each other. Sebab nampak hitam semua hasil dari jelaga. Kenapa hitam kat sini? Sebab kita bernafas, kita tarik dia ya. Okey, so jelaga, habuk. Habuk I think all of you tahu. Karbon monoksida. Kalau karbon dioksida aku tahu dah. Tapi ni monoksida. Kalau dioksida tu ada 2 oksigen. Ini 1 oksigen. Sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Ingat ya, dioksida ada 2 ya. Karbon tu 1. Dan plumbum itu daripada exhaust. Kemudian kita pusing turun ke bawah, bahan pencemarnya puncanya loji kuasa nuklear. Kalau ikutkan kita memang tak ada lah, alhamdulillah. Tapi some countries dia ada ya. So bahan pencemarnya bahan radioaktif lah. Itu yang bahaya tu, can cause cancer dan sebagainya. Turun bawah pula kita lihat bahan pencemarnya chlorofluorocarbon CFC. Mana datangnya? From aircon ya, alat pendingin udara, peti sejuk. Yang sejuk lah fridge. Kalau kita sembuh aerosol tu, awan sejuk rasa tu ya juga. Kilang elektronik pun ya. Okay, then we go to the kanan. Kita lihat bahan pencemar ialah pencemar adalah habuk dan debu. Where does it comes from? Dari mana? Tapak pembinaan. Awak pun tahu kan, kalau orang tengah bina-bina rumah tu debu dia teruk kan. Okay, then kilang asbestos ya. This is dangerous. Asbestos can cause cancer juga. Kuari batu kapur, kuari tempat dia pecahkan, letupkan ya. Batu-batu tu sudah dihalus-halus dari angkut tempat lain untuk pembinaan. Okay, we go to di tengah-tengah balik. Puncanya aktiviti pertanian dan perdagangan pun boleh menyebabkan pencemaran ya. So bahan pencemarnya apa? Bahan semburan pesticide. Apa pesticide? Racun serangga. Itu mencemarkan ya, sebab nak bunuh serangga dia masuk dalam udara juga, dia punya racun tu kadang-kadang kita bernafas ya. Baja kimia pun kita ingat bagus sebab nak bagi tumbuhan tu segar, bukan segar saja, sihat, gemuk, banyak hasil. Tapi dia punya masa buang bahan kimia, bukan buang, letakkan bahan kimia baja tu, dia punya wap tu bahaya ya pada orang yang meletakkannya.
Kemudian last sekali, puncanya pembakaran terbuka, rokok, kebakaran hutan. Apa yang terhasil? Kita akan dapati habuk, jelaga, macam tadilah jelaga, asap, zarah logam. Okay, next we going to see aktiviti tu kita boleh tinggalkan. Kita lihat yang bawah. Udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Kalau kadang-kadang kita jerebu kat Malaysia kan, kita dapati klinik penuh sebab apa, ramai yang sakit asma lah, sakit berkaitan pernafasan dan tak selesa tu satu hal tu. Tak selesa lah. Katakan nak duduk kat tepi, katakan family buat barbecue, duduk kat tepi yang tempat bakar-bakar tu kan, asap dia apa tak selesa kata ya. Okey, pelbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara daripada berlaku. Rajah 7.13 menerangkan pelbagai kesan buruk pencemaran udara dan langkah-langkah untuk mencegah dan mengawalnya. So let's see page 210 sebelah. Okey, dah buat dalam bentuk petak-petak kuning ah. Okey, pertama kesihatan manusia ya. Pencemaran udara menyebabkan kesihatan manusia terjejas. Asap dan jelaga menyebabkan masalah sesak nafas ya. Jangan duduk belakang exhaust ya pasal ya. Kemudian sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan saluran pernafasan sebab dia gas tu masuk ke hidung ya. Kemudian karbon monoksida menyebabkan sakit kepala kalau sikit-sikit, kerencatan akal kalau berpanjangan dan membawa maut kalau banyak sangat. Ya. Zarah asbestos menyebabkan kanser paru-paru. Saya sebut dah tadi. Zarah plumbum menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan bayi. So, kalau tu dalam udara ada plumbum. Tapi actually kat pensel awak ni, yang pensel ni, yang lead ni ya. Yang ni, lead ni adalah plumbum. English is lead, Malay is plumbum. Jadi kalau kita guna arang je, tulis pengilu kan. So dia tambah lead supaya dia lembut. So yang ada HB, 2B dan sebagainya. So ini adalah bahaya sebab dalam tu ada lead. Dia merencatkan akal. Kalau adik awak suka gigit-gigit tu, ya Allah, kesan kat otak dia tau. Jangan bagi dia gigit. Jangan sepak-sepakkan pensel awak. Next, kita tengok satu lagi. Bangunan dan infrastruktur pun akan terjejas dengan pencemaran udara. Apa yang terhasil? Habuk dan jelaga menyebabkan kotorlah bangunan. Right? Okey, kemudian kalau banyak sangat pencemaran udara, dia campur air hujan, jadi hujan asid. Apa hujan asid buat? Dia mengakis struktur konkrit dan batu kapur. So that means kalau patut bangunan tu tahan 50 tahun, dia jadi 45 tahun ke, contohnya. Dia cepat dah hakis. Kemudian kita lihat seterusnya, tumbuhan dan haiwan. Pencemaran udara buat apa? Hujan asid menyebabkan tanah berasid. Bila tanah berasid, pokok kurang subur. Kurang subur, kuranglah hasil. Daun pun tak apa sihat, buah pun tak kecil je. Okey, hujan asid menyebabkan sumber air berasid juga. So that means sungai-sungai kecil tu berasid air dia dan tidak sesuai untuk hidupan akuatik. So ikan-ikan kecil yang duduk dalam tu mati. Kalau ikan kecil yang mati dah tak ada, so ikan besar makan apa? Dia macam tu Allah buat hukum alam dia. Okey, asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari. Itu kalau katakan teruk sangat jerebu ya. Sampai matahari tak sampai aja terhalang oleh asap-asap dan apa tadi? Dan jerebu ya. So kurang cahaya matahari sampai ke bumi menyebabkan bila kurang cahaya matahari, kuranglah fotosintesis. Bila kurang fotosintesis, kuranglah makanan. Okey, next one kita tengok iklim bumi pun terjejas dengan pencemaran udara. So let's see. Dia buat funny gambar atlas tu kan. Betul lah atlas tu dengan termometer kat mulut. Pembebasan asap dari kilang, ada asap, exhaust kenderaan pun ada asap kan. Dan pembakaran terbuka, dia punya asap tu ada benda-benda halus yang menyebabkan jerebu. So karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Itu tadi tentang asap, ini tentang karbon dioksida. Saya disebut tentang sebelum ni tentang kalau banyak pokok ditebang, tak ada pokok nak guna karbon dioksida. Bila banyak karbon dioksida, dia panas, kesan rumah hijau ya. Kesan rumah hijau tu rumah yang daripada kaca kat negara barat. Bila musim sejuk, dia tak, pokok dia boleh mati semua, daun dia luruh sebab kemudian tumbuh balik nanti bila spring. Tapi dia orang nak kata nak pastikan kawasan pokok tu hidup, hijau lagi, dia letak dalam satu glass house, rumah kaca tu. So cahaya matahari walaupun tak banyak, dia boleh buat fotosintesis. Tapi bila dia karbon dioksida ada dalam glass house tu menyebabkan suhu dalam tu panas.
memang karbon dioksida tu ciri dia. Kemudian klorofluorokarbon yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Bumi kita ni kan dia kan ada lapisan pertama, kedua, ketiga. Yang pertama ni kita dapati yang ada cuaca bumi, kedua kemudian kita ada stratosfera pula lapisan dia. So lepas tu bawah ada ionosfera. Kemudian kita ada ionosfera tu ozon lah. Exosfera akhir sekali. Ionosfera tu ozon, ya. So ozon ni sebenarnya dia tapis tau. Sinaran ultra ungu je matahari sampai kita ke kita, sebab ultra ungu ni dia boleh menyebabkan penyakit pula, kanser dan sebagainya, katarak mata dan sebagainya. So ada lapisan yang Allah sediakan namakan ozon. Dia terdiri daripada oksigen tapi dia lain sikit molekul dia. Dia melindungi kita sebenarnya. Kalau kita cemar, terjejaslah ozon ni. Ya, saya kata yang tadi pencemaran klorofluorokarbon yang berlebihan menyebabkan lapisan ozon menipis. Pernah saya baca kata ada yang dah bocor, tapi kononnya lah, saya tak tahu betul kan, dia bukan buat kajian tentu. Dia bocor dekat kawasan-kawasan pegunungan, so tak ada manusia sangatlah. Tapi tempat lain makin nipis lah, so makin banyak ultraviolet rays sampai daripada matahari ke kita. Itu bahaya tu. Okey, gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ni memang pembakaran dalam kilang-kilang. Hasilnya gas sulfur dioksida. That means benda yang dibakar tu tak pakai sulfur tu, bergabung oksigen, sulfur dioksida. Ataupun satu lagi nitrogen dioksida. Dia menghasilkan nitrogen, pembakaran ke apa kat kilang tu, nitrogen bergabung dengan oksigen, ada nitrogen dioksida. Dua-dua ni bila dia oksida dan bukan logam, bila dia kena air hujan, dia tukar jadi hujan asid. Dah tahu dah kesan hujan asid ke atas tadi. Right? Okey, kita lihat muka surat 211 melalui undang-undang. Ini pula tadi tentang punca dan kesan buruk pencemaran udara. Sekarang ni langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran. Macam mana nak cegah, macam mana nak kawal. First of course lah, setiap negara ada undang-undang. So kenalah undang-undang yang padu yang menyebabkan orang tak boleh buat kesalahan. Kalau buat juga ketangkap, kena denda, kena penjara ke, kena bayar denda dan sebagainya. Tapi masalah kat Malaysia ni banyak yang terlepas. Sebab yang penjahat yang menyebabkan pencemaran, dia bayar kilang-kilang ke apa ke, dia bayar dekat penguat kuasa. Dah lepas, dah berlaku terus-menerus. Dah kita menanggung beban pencemaran yang teruk, ya. So, pertama macam merokok. Merokok sendiri adalah pencemaran. Sebab asap rokok tu mencemarkan udara. Dah ada bahan-bahan lain lagi. Kita belajar tentang asap rokok tu bahaya. Okay. So, kita berarti ada tempat-tempat yang being designated. Dia tidak dibenarkan untuk itu designated dibenarkan. Ini tempat tak dibenarkan untuk merokok. Contoh apa? Sekolah awak. Kalau cikgu awak merokok, memang tak boleh lah. Dia tak ambil tindakan undang-undang. Dekat hospital tak boleh. Dulu pernah satu masa dekat restoran pun tak boleh. Tapi lately saya tengok banyak pula ada home merokok dekat restoran. Sebab apa? Sebab tak ada penguatkuasaan. Some country, saya ingat bila saya pergi overseas dulu, bersinggah dekat airport dan setengah-setengah negara, dia buat sediakan satu gelas punya kawasan yang tertutup untuk perokok. Tapi dia ramai lah orang dalam tu, berasak-rasak dalam tu. Dan saya tengok, ya Allah, dia orang ni membunuh satu sama lain, bunuh diri sendiri dan orang lain. Sebab asap rokok tu bahaya. Okey, so kita lihat seterusnya. Denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Sapu daun, apa-apa sampah-sampah letak belakang rumah, bakar. Kau jangan lekat dekat bangunan, kata bakar bangunan pula kan. Itu adalah amalan biasa zaman saya kecil dulu. Zaman saya sekolah rendah, sekolah tadika age dan sekolah rendah masih biasa. Especially kalau balik kampung rumah nenek, dia memang bakar daun-daun kering, ranting-ranting petang-petang, sapu dulu bakar. Sebab apa? Satu, dia akan menghalau nyamuk. Tapi tidak ada masalah pencemaran zaman tu, sebab mungkin kereta tak banyak, tak ada kereta lagi. So kereta tu pembakaran, kilang pun tak ada lagi. Tu dia boleh, zaman sekarang tak boleh. Kalau kawasan perumahan tiba-tiba buat pembakaran, boleh report, ya. Sebab itu akan menyebabkan pencemaran udara. So dia dipanggil melakukan pembakaran terbuka. Okey, kemudian denda kepada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan. Sampai kereta tu, lori, bases especially, kadang hitam asap keluar.
So yang tu patutnya kena denda. Kemudian kalau dibiarkan makin lama makin macam lah. Okey, tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Sometimes dah kilang naik, awak ada pemaju bina rumah kawasan tu supaya senang orang pergi kerja. Tapi sebenarnya bahaya kalau duduk dekat sangat dengan kilang. Dan next one, kita lihat macam mana cegah lagi melalui pendidikan. So diajar dalam silibus sekolah ni, awak diberitahu tentang apa bahayanya, supaya awak tahulah, tak adalah nak buat. Okey, so pendidikan di sekolah yang menekankan pencemaran udara dan langkah-langkah pengawalannya. So kena dididik sekolah. So mungkin dalam sains adalah ni, dalam MBM boleh buat karangan tentang kesan-kesan pencemaran udara. Dan dalam English punya essay pun boleh je. Ataupun dalam pendidikan, tak tahu sekarang ada lagi ke, civic, moral ke apa ke tu, itu boleh disebut juga. Sebab itu adalah untuk kemaslahatan manusia, ya. Program anti merokok, itu lagi lah, merokok tu yang ramai dengan merokok kan bersasah keluar asap kan. Bukan sekadar asap, ada gas-gas bahaya lagi tu. Okey, kemudian galakkan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal. Setengah orang, apa pula jalan kaki menunggang basikal? Supaya tak payahlah naik kereta saya kemari. Kereta tu pun bakar minyak petrol tu, dia menghasilkan pencemaran. Jalan kaki, you're going to exercise, lagi sihat. Naik basikal pun. So kat kita, tapi masalah negara kita ni susah nak berbasikal. Exercise saja boleh lah. Kau pergi office berbasikal, tak boleh. Nanti busuk kan. Sebab saya tengok masa when I was in Austria gitu, saya ada hal sikit jalan dekat kawasan bandar ni pagi waktu orang pergi pejabat, dia tak jam macam kita. Jadi tak semua naik kereta, banyak ada yang naik basikal. Seorang wanita muda nak pergi office, saya tengok dia naik memang cantik lah kan, dengan blazer, dengan skirt dia. Lepas tu dengan beg LV dia, beg LV tu negara dia sana kan, dia ampun tu dia naik basikal you. Mana kita nampak kat Malaysia macam tu? Kalau Malaysia, kalau kita basikal pergi office sampai busuk, ketiak hangit lah kan, peluh-peluh. Nak balik tengah hari hujan ke, memang tak sesuai, weather kita tak sesuai nak pergi office naik basikal. Terpaksa naik kereta. Tapi kena elok ni couple, kongsi kereta dalam kejeranan yang dekat. Okey, tapi Malaysia ni tengoklah orang punya lah bergantung pada keretanya. Kadang-kadang parking tu, nak parking betul-betul depan kedai. Boleh masuk kedai. Geram kadang tu. Masuk kedai. Parking je lah sometimes. Just walk a little bit. Janganlah sampai nak dekat. Of course lah manusia nak dekat sedekat-dekatnya, nak mudah. Tapi kalau tak ada, janganlah halang orang lain. Kalau kawasan bank, ya Allah, mesti ada yang parking elok, yang halang kat belakang. Ada ton sana sini. Kadang dia parking, dia tinggal pergi buat benda lain. Dia rasa kejap je. Bila dia sampai, kita kata, kenapa parking belakang? Kita kejap je. Amboi, kena ke dia kejap je. Kena ke kereta dia kita sekat, macam mengamuk. Okey, kemudian galakkan menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta, saya sebut tadi, supaya tak adalah macam kat Malaysia ni pagi nak pergi hari sekolah tengok kereta. Hari sekolah tu mak-mak hantar tu, mungkin ada anak 2-3 orang dalam kereta tu, not bad lah. Kalau pergi office tu seorang je dalam kereta. Kadang kereta bersalam, bahasa biasa. Kereta MPV besar-besar, dia bawa, dia seorang dalam tu. Kadang boleh kapul lah dengan kawan dia, jiran dia, apa ke. Tapi itulah, kena betulkan balik semua benda. Okey, melalui sains dan teknologi, kita dapati teknologi kenderaan hybrid. That means dia tak gunakan petrol sahaja, dia gunakan elektrik juga. Tapi elektrik pun untuk menghasilkannya, kalau hydro tak adalah mencemarkan. Hydroelectric power station, stesen hydro. Kalau digunakan stesen masukkan elektrik daripada pembakaran gas ke ataupun daripada bahan lain, ya. Kalau arah batu lagi lah, sangat mencemarkan, ya. So tak tahulah kata, kadang-kadang dia cipta benda baru pun tak juga selesaikan masalah. Okey, kemudian teknologi peti sejuk menggunakan hydrochlorofluorocarbon HCFC menggantikan chlorocarbon lagi CFC. Bezanya dia ada hydro kat depan. Bila hydro dia air, so dia tak mencemarkan semacam CFC. Kemudian pemasangan penapis terobong asap dia hilang. Itu sebenarnya dia masuk juga dalam udara, cuma dia tak membahayakan orang dekat-dekat lah. Kilang cerobong tu dia pencium ni tinggi tu, so bila dia berlaku pembakaran kat bawah, asap keluar ke atas.
Tapi asap tu dan juga karbon sulfur dioksida ataupun nitrogen dioksida tu campur air hujan jadi juga hujan asid. Cuma itu membantu sikit lah supaya orang yang dekat-dekat tu tak kena, sebab dah masuk udara ke atas kan. Okey, penggunaan penukar bermakin pada kenderaan bermotor. So ada satu alat dekat exhaust kereta tu supaya dia tak keluarkan asap-asap bahaya. Dia akan tapis dulu. Kemudian menggantikan kaedah penggunaan pesticide dengan kaedah kawalan biologi. So masa form 1 tak tahu lagi lah, bila form 2 ke form 3 saya tak ingat, ada belajar tentang kawalan biologi. That means kita menggunakan musuh semula jadi sesuatu benda tu untuk hapuskan dia. Contohnya kita tak nak spray pesticide ataupun pembunuh tikus ke apa kat ladang kelapa sawit. Kita gunakan apa? Kita bela buruh hantu. So, buruh hantu tu turun makan. Kita tak pakai racun. So buruh hantu tu, bila kita bela buruh hantu, dia makan tikus-tikus tu. Selamatlah. Kalau kita spray racun supaya tikus-tikus mati, kadang-kadang tak terkena pun. Kalau terkena pun tikus mati, tiba-tiba kucing jumpa, kucing makan, kucing mati. Dia kacau rantai makanan ya. Okey, so haiwan perosak kita guna sama ada biasanya kita gunakan musuh semula jadi ni lah, ataupun parasite yang menyebabkan dia terhapus ya. Okey, so now look at page 2. 212 dah habis dah. Ada aktiviti lagi tu, boleh lah buat kalau rajin. Kemudian in practice formative 7.3 pun jawablah, buatlah exercise tu. Tak ingat duduk balik. Duduk balik depan-depan tak pun carilah sumber. Sekarang ni Google je dapat jawapan. Okey. Tapi sebaik-baiknya kita yang Google dulu. Kalau tak ada benda yang otak pink yang gambar soalan apa 2 dengan 4 ada otak pink tu, kena soalan lebih susah. Itu lain lah. Tapi kalau yang boleh dapat daripada buku ni lagi yang kena diutamakan supaya dapat markah penuh ya. Kalau yang luar tu santai, cikgu-cikgu pun bukan semua cikgunya berilmu. Dia tak pernah dengar, dia bersalah je lah. Okay, so habis bab 7. That means practice formative 7 page 214 tu pun nak buat. 215 tu pun buat. Banyak juga tu. Sampai page 217 je lah. So yang otak-otak pink tu kena soalan kebat lah tu. Apa boleh jawab bagus lah, hebat awak. Tak boleh buat jawab, rujuk kan mana. Page 218 tu tak nak buat tak apa. Okey, that means kita masuk tema yang keempat, tenaga dan kelestarian hidup. Okey, dia introduce kat situ mukadimah dia. Cahaya ialah sejenis tenaga yang membantu kita melihat pemandangan dan objek sekeliling kita. Tak ada cahaya, tak nampak apa-apa. Macam orang buta tu, dia tak nampak sebab cahaya tak masuk dalam mata dia. Kita alhamdulillah, cahaya masuk dalam mata, kita boleh nampak. So tanpa cahaya dunia akan menjadi gelap dan hidup kita akan menjadi suram. Susah nak hidup ya. Awak take for granted Allah bagi mata dan jalan. Okey, tak jatuh, boleh mengelak apa sebab mata nampak. Orang yang buta tu gini tongkat putih dia gini. Ya, nak rasa ada tak ada. Dan jumpa orang pertama kali dia rasa mata, hidung, mulut. Sian dia kan. Kita bersyukur Allah bagi ya. Tapi dia orang tu kental hatinya biasanya. Tu dia dah tak nampak kelebihan dia lain Allah bagi. Kalau macam ada saya kenal seorang tu, dia tak apa-apa nampak. Tapi Allah bagi dia senang menghafal. Sebab tak tengok benda maksiat kot. Habis 30 juzuk je hafal masa sekejap ya. Kita ni mana hafal mata dah mana. Kadang benda berdosa pun kita tengok, mana tak hilang. Okey, so bersyukurlah kita kerana mempunyai cahaya. Kerana mempunyai cahaya dalam kehidupan kita. So bab 8 adalah cahaya dan optik. Dia persoalan tentang mengapa langit tu nampak biru, laut nampak biru, matahari nampak bersinar ya. Kenapa nampak laut, dasar laut macam cetek tapi tengok dalam. Bagaimanakah bayang pokok? Dapat bayang setiap satu kita ke apa ada bayang kalau ada cahaya ya. Apakah menyebabkan fenomena itu berlaku? Tu yang kita belajar bab cahaya dan optik. Bulletin sains tentang pelangi, tak apalah tentang sains Newton tu. Ke muka surat 222. Penggunaan cermin 8.1. So I think most of you memang tahulah cermin. Bukan most of you, all of you tahu cermin tu apa. Selagi boleh tengok ya. Kalau buta tak tahulah.
Gambar foto 8.1 image dilihat melalui cermin. Tak ada apa dah tu. Okey, kita melihat imej kita dalam cermin setiap hari. Tahukah anda apakah jenis cermin yang kita guna setiap hari? Apa nama dia? Tengok yang kuning tu. Cermin jenis ini ialah cermin satah. Cermin satah ya. Apakah jenis imej anda yang terbentuk dalam cermin satah itu? So, adakah imej dia maya atau sahih ataupun maya? Apa maksud sahih atau maya? Kalau sahih memang ada kat situ. Tapi tak ada orang kat sini. Dekat permukaan cermin tu mana ada orang aja. Nampak aja. So that means image dia maya. Kalau memang betul-betul ada, itu adalah sahih. Nanti kita masuk dalam seterusnya mungkin saya terangkan lebih baik ya. Okey, ada aktiviti 8.1. Jenis image untuk pada cermin. Okey, tengok bawah dia kata imej sahih ya. Tanda sihat sahih atau maya. Apa sahih? Ialah imej yang terbentuk pada skrin, manakala imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Itu takrif sains. Kalau tampak atas skrin itu adalah sahih. Ya, tapi kalau tak terbentuk di skrin itu adalah maya ya. Imej kita dalam cermin terbentuk di belakang cermin. That's why dia maya, tak ada. Ya. Oleh itu imej yang terbentuk pada cermin ialah imej maya. So actually terpatah balik dari aktiviti 8.1 ya. Tak mengkaji dan membezakan imej sahih dan maya. Sebab we talk about imej sahih dan maya tapi takut tak faham tadi. Okay, so dia suruh buat macam rajah 8.1. Dia buat lubang jarum, letak lilin belakang. Kita pun nyalakan lilin. Sebab ada cardboard hitam, nanti dia akan, cahaya tu bergerak lurus masuk kat lubang jarum. Dia akan ada imej dekat yang cardboard putih. Imej pula dia tak sama. Tadi api kat atas, sekarang api kat bawah ya, sebab dia bergerak lurus. Dia ada ciri-ciri dia untuk cahaya bergerak. Okey, kalau tengok rajah 8.2 ni, tengok cermin tu, budak tu tengok diri dia seolah-olah dia ada dekat depan, tapi sebenarnya dia kedudukan dekat belakang cermin. That's why dia maya, bukan betul-betul atas cermin tu sendiri. Dan kita lihat page 223. Apakah ciri-ciri imej apabila cahaya melalui cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. So I think we have to continue that one later ya, sebab ada aktiviti apa untuk faham cermin satah apa dia dan sebagainya. So that means we stop first at page 222. Nanti kita sambung page 223. Okay, so alhamdulillah. So I hope you do tadi yang latihan-latihan yang bab yang ketujuh tu ya. Kalau buat latihan boleh tahu kita faham ke tak ya? Kalau tak buat latihan tak faham je. Okay, so kita berhenti kat situ. So pesanan saya as usual, jaga solat ya. Itu insya-Allah itu membantu kita kehidupan dunia dan akhirat ya. Dunia supaya tercegah ya, kita buat benda-benda tak elok. Sebab selalu ingat, sebab selalu solat. Waktu-waktu dia kita solat. Kalau tak solat, mana nak ingat? Buat benda-benda yang dosa pun tak sedar. Okey, solat pertama sebab itu pun akan dihisap pertama akhirat besok. Kedua, taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa ya. Terutama ibu lah. Tapi kalau suruh buat maksiat dah tak boleh lah. Allah pertama kata taat dan Allah dan ibu dan bapa. Allah dan Rasul lah kita cinta dan taat ya. Okey, ketiga, hormati guru-guru. Mudah-mudahan ilmu pelajari itu dapat dimanfaatkan dan berkat. Kemudian hormati lebih tua, sayang lebih muda. Don't forget tu banyakkan berdoa. 3 kita boleh buat doa, sedekah dengan boycott ya. You know what I mean ya. Kita boycott puak-puak sangat jahat, dia membunuh yang tak ada sifat hati nurani manusia tu, ala binatang macam syaitan ya. Dia bunuh habis orang-orang seakidah kita yang bertuhankan Allah dan Rasul ya. Kalau tengok video-video imej sangat mengerikan ya. Banyak dah 11,000 dah yang mati. Itu perlu yang cedera tu, hospital pula kena bom, sekolah kena bom. Tak boleh cakap dah. So you know, at least 3 tu kecil-kecil kita buat. Kita boleh buat dari jauh untuk membantu ya. Doa paling utama, kemudian boycott. Apa yang boleh boycott, bukan kata macam haram tak boleh langsung. Kalau sesak boleh je. Yang ada tu habiskan kat rumah. And also doa boycott, and also dah tak ingat pula. So sedang ngantuk sebenarnya. Dah lah lewat ni. Doa boycott, infak,
sedekah. Okay, so that's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.